Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran dan penghargaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana izin Allah Subhanahu wa taala, Allah masih lagi menganugerahkan kepada kita dengan banyak nikmat, rezeki, kemudahan dan sebagainya. Betul tak muslimin? Ini adalah fakta dan realiti serta kebenaran yang kita tidak boleh menafikan sama sekali. Bahkan mustahil kita sebagai Allah Subhanahu wa taala, baik lelaki ataupun perempuan, tua ataupun muda, untuk menafikannya. Yang pertama, Allah masih lagi menganugerahkan kepada kita dengan nikmat Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang kedua, Allah masih lagi menganugerahkan kepada kita dengan nikmat iman. Juga alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang ketiga, Allah masih lagi menganugerahkan kepada kita dengan nikmat nyawa. Dengan nyawa lah kita guna sehingga hari ini untuk terus hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan yang utama, iaitu untuk beribadah. Sama ada ibadah yang kita lakukan itu kita sebut sebagai ibadah umum, ataupun kita sebut ia juga sebagai ibadah khusus, yang mana kita buat dan kita sendiri sedia maklum, bermula seawal bangun tidur pagi sampai nak tidur malam balik, semua itu adalah ibadah. Dan kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerimalah segala amal ibadah kita, insya-Allah, amin. Afdhalul makani masajidullah, sebaik-baik tempat ialah masjid Allah. Tidak ada tempat yang lebih mulia, lebih baik daripada masjid dan surau. Kerana tempat ini saya suka istilahkan dua, hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah maksudnya menjaga hubungan dengan Allah. Kalau di masjid ni sinonim dengan tempat semayang, tu panggil masjid, tempat sujud. Bila semayang kena ada sujud. Semayang yang tak ada sujud ni jenazah je kot, kan? Mai semayang walaupun satu daripada 5 waktu, tapi istiqamah setiap hari di rumah Allah juga untuk menimba ilmu, kan? Yang mana Nabi sebut raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman syurga. Bagaimana pula yang kata hablum minan nas, menjaga hubungan dengan manusia? Bila mai semayang cantik, dengan baca Qurannya, duduk majlis ilmunya, mai takkan tak bagi salam. Dalam hadis Nabi yang bersifat umum, afshus salam bainakum, sebarkanlah salam di kalangan kamu. Bukan main masjid saja bagi salam, bang, kan? Jumpa di mana pun bagi salam, kan? Yang kedua, takkan bagi salam je, selalu jadi budaya amalan yang baik di kalangan kita orang Islam, bersalaman. Arab ni musafah, orang putih kata apa? Shake hand, tentu lah kot. Bagi salam, berjabat tangan ataupun bersalaman. Yang tiga, tanya apa abang? Saya Alhamdulillah Ta'ala tak ada niat nak riak rumah ni, kan? Alhamdulillah dah jadi sedikit banyak budaya. Ditanya Ustaz Habib tu, saya kalau misi orang beberapa benda ni memang saya jarang lah tak sebut. Kadang-kadang kalau lupa terbabas. Bagi salam tu telah dah, salam, tanya apa abang, ucap terima kasih, hashtag steady, tu je lah. Semua yang sebut tu adalah usaha ataupun amalan untuk terus mengukuhkan lagi ukhuwah Islamiah di kalangan kita. Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Allah berfirman, innama, sesungguhnya, al-mu'minun, orang-orang yang beriman itu, baik lelaki dan perempuan, ikhwah adalah bersaudara. Jadi kalau hubungan renggang, bagi rapat. Kalau rapat, bagi rapid, bagi elok. Sebab kita hidup ni bermasyarakat, berkomuniti. Kalau hidup tak mau bermasyarakat, abang orang panggil apa? Bermasyakarat. Karat selalu orang tak mau, kan? Orang tak mau benda tak elok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ar-Ridwan Media, kan? Kalau yang haji apa? Ar-Ridwan Travel. Ya, Ustaz Habib belakang apa ni? Kerana sudi meluangkan masa dan tenaga untuk panggil apa? Ni rakaman tapi live kena rakaman tidak macam mana nak tayang orang saya ni biasa saja, tapi dari pihak Ar-Ridwan Media saya tak ada masalah. Nak buat kod Facebook ke apa tak lah.
Saya bukan main mengajak, main kongsi ilmu je kan, sikit-sikit. InsyaAllah sambung tajuk yang sama sikit lagi. Menggunakan kita hadis 40, tajuk yang hadis yang ke-20, malu sebahagian dari iman, kita habiskan hari ini insya-Allah. Jadi tafsir hadis, tengok uraian hadis. Hadis ini, hadis yang ke-20 ni, malu sebahagian dari iman ni, dia nak bagi tahu kita, nak habaq pada kita, nak terang pada kita bahawa malu itu terpuji. Maksudnya sifat malu adalah sifat yang baik. Tu kata terpuji. Bila kata terpuji, baiklah, eloklah, cantik. Allah hanya terima benda yang baik. Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Saya suka terjemuh. Macam mana? Dulu mengajar Arab kan. Ustaz tak boleh cakap Arab, orang tak panggil ustaz tu. Tu baru nak start je. Inna, sesungguhnya Allah itu ta'ala yang maha tinggi, tayyibun, maha baik. La, tidak, yaqbalu, tidaklah dia menerima illa tayyibah, kecuali benda yang baik. Jadi malu ni bukan benda yang tak elok, benda yang elok, benda yang baik yang sepatutnya kita ada. Kadang-kadang salah tanggapan dan pemikiran orang kata malu tu benda tak elok. Yang dia jadi kata malu tu tak elok sebab apa? Dan malu tak bertempat. Tidak, kalau malu bertempat, tentu adalah hadis Nabi yang bermaksud. Nabi sebut dia, baginda lebih malu daripada anak dara. Lah anak dara tak malu bang. Contoh apa? Contoh. Boleh cerita sahih, tak tutup aurat. Kalau malu lah dia tutup aurat. Kalau dia tak malu, dia dedah haram, jelas. Kan? Bini orang, mak orang, anak orang, semua. Jadi jangan salah faham. Malu tu sebenarnya benda yang terpuji, sifat yang baik, sifat mahmudah. Kalau tak baik, rasional lah kita kata, logically lah, Arab panggil apa? Secara logik akalnya, takkan Nabi pun nak bersifat malu. Bahkan macam saya sebut tadi hadis, Nabi lebih malu pada anak-anak. Kalau benda tu tak betul, salah, sudah pasti Allah akan menegur Nabi. Tidak. Bukan kata Nabi saja malu, sahabat Nabi pun malu, kita pun dah malu. Tapi ingat, di luar sana ramai apa tak malu no? Tak malu, tak semayang, duduk canang tu. Tengok orang Allahu Akbar, dia duduk pergi kedai makan. Bila hang semayang, dia tahu aku jenis tak semayang, semayang ikut dan. Dia tak malu. Buat maksiat, tinggal benda wajib pun maksiat juga, tak malu, duduk canang satu dunia. Kalau boleh nak canang pilih yang lahat tu. Dan diperintahkan oleh syarak. Jadi kita kata pasal apa malu tu benda bagus? Sebab dalam masa yang sama juga syarak, bila kata syarak syariat, istilah belaka agama Islam, Allah suruh. Sebab ia diperintahkan, disuruh, diarahkan supaya kita ada malu. Bila syarak suruh, kita buatlah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bila tak taat, bukan dengar saja tak buat, kena buatlah tu tak taat. Nampak? Orang yang sihat akalnya, nampak? Pengarang kitab ni kata, kalau orang Islam tu akal dia sihat, orang panggil waras lah. Waras. Akal dia elok, waras, orang kata tak gelong, tak melelong, sudah pasti akan menyukai rasa malu. Orang Islam yang akal dia tu sihat, wal afiat, campur waras, tak boleh nak kata apa tu, memang takkid lah penegasan. Sudah pasti dia akan suka sifat malu tu ada pada diri dia dan dalam kehidupan dia. Tak tahulah, saya tak rasa jumpa ustaz. Saya rasa tak suka apa, malu. Lah, pasal apa tak suka malu? Sekian. Let aku no. Mungkin dia cakap waktu tu dia ada something wrong. Ada shock wire tak mana kan. Kara pun ada shock wire. Itu mai tak ada lampu warna merah, macam disco pula merah no? Disco dah mula. Disco tempat maksiat ni tempat ibadat. Jadi kalau kita ni sihat wal afiat akal dia, kita mesti suka dan cinta perasaan malu. Dan perasaan malu itu tadi sudah pasti menghiasi dirinya. Maksudnya dia mencantikkan diri dan kehidupan kita. Bukan saja-saja Allah ataupun Nabi suruh kita ada sifat malu dalam kehidupan kita, terutamanya dalam kita melaksanakan sesuatu amalan ataupun perkara. Sebaliknya,
Sebaliknya, tanpa ada perasaan malu. Dia kata kalau kita ni tak ada perasaan malu, tak rasa malu, memang jenis tak malu, membuat dirinya dalam keadaan yang buruk. Kesannya ialah menyebabkan diri kita ni jadi tak elok. Bila saya sebut ni, kalau dia tak malu, ni apa, tak tutup aurat pada dia free hair. Ni tu yang duk Amerika pun duk berjalan pergi shopping komplek lah. Tak malu ada cadang. Walaupun pok dia tahu pun. Oh zaman lah ni. Ni zaman lah ni ibu ni. Ni bagus. Kalau niat tak bagi, dia tak bagi juga. Niat bagi, cara tak bagi juga. Tak jadi ibadat. Ni nak fitnah orang, buat politik pun yang ni, tak buat politik pun yang ni, semua ni. Buat rumah tangga pun yang ni juga ni. Ni jaga ni. Boykot juga. Boykot yang mana mampu lah. Nak boykot benda mahal mana. Benda murah pun tak mampu nak boykot, tambah benda mahal. Ni tak boleh boykot. Kalau boykot, Ustaz Ibin nak call haji macam mana? Susah. Orang Islam mana ada buat yang siap lagi salah. Tak tahulah, setakat lah tak ada je lah. Setakat makanan belambak je orang Islam buat. Kalau di Laguna tu geng Ikhwan tu, geng Arkam lah kau tu, kedai makan ada. Katanya mereka antara yang melopori apa buat kicap sah kan. Ni nak pergi cari kicap orang bukan Islam lagi, walaupun halal. Tak ada berkat. Tu Imam Ghazali kata apa? Kalau hari main bulan puasa, bukan kalau bulan puasa lah, hari puasa tu kali. Sebelum kita nak makan dan minum abang, dia suruh tengok dulu, dia suruh topong lah. Yang jual tu jenis macam mana? Jenis tutup aurat ke tak? Tak kenal pun tapi dia tak tutup aurat ke tak tutup aurat. Jenis kalau kenal, dia ni jenis semayang ke tak semayang, jenis panggil macam mana? Kalau buka puasa dengan hasil masakan apa minuman orang yang tak beriman dah. Tak taat pada Allah ni, buat maksiat Allah, tak semayang, tak puasa, tak tutup aurat. Ada berkat tak? Imam Ghazali kata tak berkat. Tambah orang tak beriman kafir. Dia pun orang kata kafir, adik-beradik dia non muslim. Ni istilah belaka, non muslim tak beriman adik-beradik dia. Logik dah. Kalau orang Islam tak beriman. Orang Islam yang bermaksiat pada Allah pun Imam Ghazali kata makanan tu memanglah kenyang tapi berkat tak ada. Ni orang kafir tak pernah beriman Allah, syirik. Contoh. Lagu tu lah. Main ikut mana cerita dah. Cerita masa tak malu kan. Zaman lah tu. Tuan-tuan jaga. Dia cerita bab viral ni. Al-ainu haqqun, Nabi sebut hadis. Ain tu memang benda benar. Jangan kita minta maaf lah. Minta maaf kalau kata bila tak sebut nama orang kira umuman lillah ta'ala. Kalau sebut nama orang punya khusus. Macam kita buat talil lah, tak sebut nama siapa kira umum belaka. Seorang pun masuk tu, dua orang tu, tiga orang tu. Bahaya lah kalau saya ni cikgu bahasa cakap berlapik kan. Kalau ni bersyarat. Kalau orang tu rajin duk sikit-sikit duk upload lah, duk buh ke apa dalam Facebook ke apa, gambar-gambar. Contoh sikit-sikit duk buh gambar pasal keluarga. Bukan tak boleh, jangan kerap sangat. Sebab yang tengok tu kita tahu kau semua berkenal dengan kita. Mungkin kali pertama buh, okey. Apa anak saya pandai lah yang dia guna ABC. Anak baik lagi, cerdik lah, cemerlang, berbala. Kan? Orang kata awak anak seorang kan pandai. Anak saya pandai akhlak. Jangan. Bila dia tengok dah tak suka tu, dia boleh kena penyakit ain. Penyakit ain ni bahaya tu. Ada bawah sikit badan macam orang kena sihir sentau lah. Dia jadi zaman Nabi pun jadi tak maaf cakap lah. Saya pun duk sembang-sembang dengan ustaz-ustaz pun dia bercakap macam tu. Bukan tak boleh. Ni sehari sampai berapa kali lah, ya Allah. Pergi dengan keluarga makan angin pun tu. Benda harus. Tuan-tuan macam ni. Al-aslu fil asya al-ibhah. Kaedah fiqh sebut. Asas satu perkara tu harus dia. Lagi mana tidak ada dalil Al-Quran ke hadis yang mengharamkan dia. Ataupun dalil yang menyebabkan daripada hukum harus jadi lain. Adakah keperluan kita bercerita pi titik gajah pula. Pi Langkawi ke apa? Tak ada. Pi mana semua, pi kerja pun dah upload, pi bersukan upload, semua pi berus upload. Jangan lu cerita ke orang lah sangat. Sebab ada benda boleh cerita ke orang je, ada benda tak boleh cerita ke orang. Tapi kalau hang tak cerita ke mulut, hang duk upload guna jari tangan tu macam cerita ke orang, lah orang nampak.
Satu lagi minta maaf cakap dah. Dia orang kaya. Tu, tak kira kaya gaji banyak nak tahu. Pergi makan tempat sedap-sedap, kadang orang yang susah. Orang susah tak mestinya tak ada handset lah. Kadang handset pun okey boleh lah, tak nak WhatsApp apa. Dia tengok Allah, syoknya orang pono dapat pergi makan tempat mahal sedap-sedap. Jangan tu. Kenal juga tu. Saya ni tak apa minat jenis tu. Jangan nak abang kata malu. Yang tu garah lagi lah benda elok. Ni kalau bangga dengan benda tak elok, duk pergi upload sana, duk pergi viral sana. Tu jenis tak ada maruah. Orang yang tidak mempunyai perasaan malu berarti kehilangan banyak kebaikan. Maksudnya, kalau orang tu tak ada rasa malu ataupun memang tak ada perasaan malu dalam diri dia, bermakna telah hilang banyak kebaikan. Maksudnya, bila ada sifat malu dalam diri dan kehidupan kita, Allah akan mendatangkan banyak kebaikan, manfaat, faedah. Yang tu tuan-tuan boleh fikir sendirilah. Apabila orang tidak memiliki rasa malu, dia sebenarnya pun pimai-pimai kek. Dia kata kalau kita ni tak ada rasa malu, maka dia tidak mempunyai sesuatu yang dapat mendorongnya, yang dapat menggalakkannya untuk berbuat baik. Nak galak untuk buat baik kan, nak tolong orang, nak derma, main gotong royong. Rumah kena banjir, pilah. Ni pula Sabah Sarawak pula. Dah Terengganu pun dah musim dia kot no. Kalau bulan 11 ni, kalau di Mekah mula sejuk dah kot no. Ni mula sejuk bah. Dan tidak mendorong untuk berakhlak mulia, akhlak yang baik, serta menjauhkannya. Nya ni siapa? Serta menjauhkan orang yang tidak ada sifat malu dalam kehidupan itu dari kekuasaan ataupun pengaruh nafsu ammarah, di mana sahaja dan pada bila-bila masa dan waktu sahaja. Nampak? Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan terhadap semua perbuatan manusia. Betul? Kita buat baik pun Allah akan balas, buat jahat pun Allah akan balas. Betul tak? Dan kita juga akan dipertanggungjawabkan apa kita buat. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Kullu, setiap nafsin, benda yang ada nyawa, bukan atas setiap manusia lah. Bima, dengan apa yang kasabat, yang mereka telah lakukan di dunia, rahina, akan dipertanggungjawab. Bila kita buat, ada balasan. Ad-dunya darul amal, wal akhirah darul jaza. Ulama sebut ad-dunya, dunia itu darul amal. Dar ni negeri. Negeri pun boleh, bilik pun boleh, rumah pun boleh. Terjemah ikut konteks ayat. Dunia itu tempat untuk melakukan amal. Sepatutnya amal yang baiklah. Wal akhirah darul jaza. Sedangkan kehidupan akhirat itu tempat untuk kita menerima balasan. Kadang-kadang di dunia ya Allah tunjuk abang no. Allah tunjuk sikit je, sikit. Tak ada ni saya mau cerita dengar ada orang. Saya kalau tak pasti sebut tak pasti ya. Dulu tsunami tu 2004 ke apa belah tu. Belah Haji Kudung apa semua kan. Sampai ada replika. Dengar pada mulut orang tak tahu betul tak betul. Tapi tak sepatutnya sebut macam tulah. Kan orang cerita. Dia cerita, dia dengar. Ada orang tu tsunami mai baru ni tak ada apa. Tak ada apa, tak kena kat hang. Kalau kena kat hang, ada apa? Kan? Bukan kena ke orang, bukan kena kat kita bukan nak ambil iktibar. Kena ke orang tu kena ambil iktibar dah. Dia dah ambil penjaran. Teruk tu. Hari tu katanya berlangsung pernikahan tu. Lari selerak bang. Lari selerak lah, kalau tak mati pun sakit kot. Tsunami ni main pada mana? Laut dah. Tinggi berapa kaki saya tak tahu lah. Jabatan hukum pun tak ada hukum main dengan laju. Jangan. Tu tentera Allah dah tu. Kan? Allah nak anak Yahudi pun boleh sekali. Tapi Allah nak tengok usaha kita. Usaha saudara mara kita di Palestin kan. Tu jangan kata negara Arab lain pun tak berani tolong. Ada kepentingan. Kalau ada kepentingan, dah apa? Tadi benar tak? Saya dengar dalam Radio Ikim. Siapa dia? Yang speaker tu. Dia kata kalau ikut ni, kalau tentera lawan dengan tentera ni memang Yahudi ni balik awal lah. Tapi puak ni dah ditolong oleh orang. Kan? Amerika lah.
Contoh tu isu semasa. Kena buat. Allah pasti akan balas apa kita buat. Buat baik Allah balas, buat jahat Allah balas. Di dunia mungkin Allah bagi sikit, tapi kalau tak insaf juga, tunggu di akhirat lah. Terlepas di dunia, confirm akhirat tak lepas dah. Perintah, lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Memang ada dalam ni. Tu. Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta tu. Adalah bermaksud untuk mengancam. Okey. Perintah di sini bukan Allah, bukan Nabi kata maksudnya Nabi suruh buat, Nabi arah buat, tapi di sini adalah ancam. Bila kata ancam, benda tak eloklah. Adik-adik pada ugut. Nah. Kata perintah dalam ungkapan ini berarti ancaman. Kata perintah, kata arahan, kata surat ini adalah ancam. Bukan suruh macam kita dah faham. Suruhlah solat, suruhlah puasa, wa aqimu solat, dan dirikanlah solat, wa atau zakah, dan keluarkan zakat. Dah. Tu perintah memang perintah. Ni guna je perkataan perintah. Tetapi maksud dia sebenarnya adalah ancam dan ugutan dan warning. Amaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Surah Fussilat ayat 40. Perintah ini juga mengandungi pengertian yang lain, iaitu apabila kamu ingin mengerjakan sesuatu. Kalau kita rasa kita nak laksanakan sesuatu perkara, sesuatu amalan, kalau iaitu ia tu apa maksud? Perkara yang tak buat tu lah. Termasuk sesuatu yang tidak malu kamu kerjakan. Maksudnya kita tak rasa malu untuk nak buat, serta tidak dimurkai oleh Allah, tidak dimarahi oleh Allah. Tak apa, tak mengundang bala Allah, laknat Allah, dan tidak tercela oleh manusia. Maksudnya tidak dicela ataupun tidak dihina oleh manusia. Maka lakukanlah semua yang sukai. Maksudnya boleh buat kerana ia dibolehkan. Boleh harus. Tetapi apabila sebaliknya, maka kamu tidak boleh melakukannya. Kalau nak buat benda tu mendapat kemurkaan Allah, kemarahan Allah, bukan kata Allah saja, Nabi pun sama. Nabi dan orang Islam pun tak suka, maka jangan buat. Seorang ulama mengatakan bahawa hadis ini mengandungi hukum yang 5. Maksudnya hadis ini mengandungi 5 hukum lah. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. 5. Dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu tidak mempunyai rasa malu, kalau tak ada rasa malu, tak ada perasaan malu, maka lakukanlah apa sahaja yang kamu kehendaki. Berdasarkan hadis inilah. Kerana perbuatan manusia itu di antara dua kemungkinan. Maksudnya perbuatan yang manusia nampak tu, dia ada 2 kemungkinan, 2 kebarangkalian. Yang pertama, orang malu mengerjakannya. Sebab apa? Sebab tu perbuatan yang haram dan makruh. Pasal apa tak, contoh curi, pasal apa tak curi? Oh, tak boleh Ustaz, benda tu diharamkan oleh Allah. Dia masalah hukum hudud. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, faqta'u, maka potonglah kamu aydihuma, akan tangan mereka berdua. Mereka tangan apa? Kalau yang curi tu perempuan lah, laki-laki lah. Lau anna Fatimah binti Muhammad sariqat laqata'tu yadaha. Lau sekiranya anna, sesungguhnya, Fatimah binti Muhammad, anak Nabi Muhammad SAW, sariqat, mencuri, laqata'tu, nescaya aku pasti potong yadah, tangan dia. Nampak? Tu kalau ada negara yang betul-betul melaksanakan hukum Islam. Macam di Arab Saudi pun buat kat hukum Islam. Tapi lepas Islam pun macam Islam sampai Islam lah. Sat panggil konsert lah. Itu tak tahu ada povera betul tak betul, saya tak tahu lah kan. Yang main apa, banjir ke bawah kan. Jangan tu boleh ikut sunnah Nabi. Betul bukan sunnah, punah. Yang dia pun duk vera kata Mak Saleh masuk. Oh tu tak tahu betul tak betul, saya tak tahu lah. Kan. Duk mengaku semua boleh mengaku. Oh kami ni apa, cinta Nabi. Mulut je cinta, perbuatan tak cinta pun. Mencuri ke, minum arak ke,
berjudi ke. Alhamdulillah Kedah pun dah tutup dah pusat judi. Judi kan? Bukan orang kan? Judi. Sikit-sikit lah dulu. Satgi main banyak-banyak, satgi semua pakat tu kan. Wih, buat tu drastik. Di Perlis pun tutup, alhamdulillah kan ada manfaat. Allah sebut innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Innama sesungguhnya innama al khamru minum arak, wal maisir menjudi, wal ansab tilik nasib, wal azlam sembah patung bala, rijsun ni najis. Kata najis benda tak elok min amal syaitan, termasuk juga amalan syaitan. Maksudnya Melayu pula, orang yang syaitan dia perangai lebih kurang. Betul tuan-tuan, konsep makhluk hidup mesti lebih kurang. Makan minum keli hidup mati, betul tak? Kucing makan tak? Makan minum tak? Berehat tak? Mati tak? Kena langgak mati. Kita pun langgak tadi, balik tadi sekolah, motor tu tak perasan kot, dia langgak bewok. Ingat bewok tu nak innalillah, dia jalan steady ke, dia nak lintas-lintas. Ni kat Taman Intan punya traffic light. Kita mula lambat, habis lambat lah. Mula pun 7.50 kan. Dia hidup lagi tau. Betul tuan-tuan. Setan ji pun makan. Tu Nabi sebut dalam hadis, maksud setan apabila dia makan dan minum, dia menggunakan tangan kiri. Sama tak? Makan. Cuma dia duduk alam misteri. Alam misteri sama aja konsep dalam hidup. Lebih kurang aja. Kucing pun berkeli. Orang tu lah berkeli lah. Abang long kawasan, abang ngah kawasan, Kak Long kawasan, sama aja. Nak ikut mana tak cerita. Tu okey. Benda kotor. Fajtanibu. Jadi ulama tafsir kita yang kita jadi haram fajtanibu, maka hendaklah kamu elak, hindar. Tu kita haram benda tu. Dia bukan kata haram minum sampai sebotol. Setitik pun haram. Dia bukan mabuk sampai haram. Dia bukan nanti dah mabuk tak sebenarnya kata minum banyak, kerana satu botol orang mungkin tak mabuk lagi dia minum arak. Kan? Di Kelantan pun dia buat juga, tapi dia buat pun ada lah kan. Taklah terbuka sangat. Ya ni sampai terbuka habis langgak anak kita. Kan? Langgak mati pun, langgak tak mati pun masalah, langgak mati pun masalah. Kan? Tarik belik lesen tu. Jangan ulah GPG cerdik nampak dia naik motor, nampak macam ada AS kot tu, AES. Tuan, dia parking tepi jalan lah. Hang bawa laju macam maker balik awal lah. Ada di Pulau Vera betul tak? Betul kot no. Siapa kerja GPJ dah? Saya ada, bukan anak murid tua lah. Duk main mengaji ke anak murid lah. Boleh tanya. Jaga. Tu jaga no depan Tok Kong dekat Sungai Lelang tu, belah kanan tu. Kanan kiri tu ada AES tu. Lebih 110 sikit. Balik. Pasal apa tak buat benda ni? Benda ni benda haram ataupun makruh. Makruh ni sepupu pada haram lah. Macam saya nak main bandar utama. Dia duduk di Bandar Puteri Jaya kat Teh Ais Papa. Sebut tadi nampak Teh Ais Papa orang situ kot lah. Tentu dah abang kata terlalu hampir dekat. Yang kedua, orang yang tidak malu mengerjakannya. Okey, maksudnya orang yang tak malu nak buat satu benda kerana ia adalah amalan yang wajib. Benda wajib jangan malu. Nak malu apa buat benda wajib? Contoh sembahyang. Allah sebut, berapa kali Allah ulang dalam Quran saya tak pernah kira lah, tapi banyak. Aqimus solah. Dirikanlah solat. Solat tu solat fardu lah. Mayang tu pun jangan tak sembahyang juga. Orang bila dengar nak roboh masjid surau dia marah. Tapi dia tak sedar. Sebenarnya secara tak langsung bila dia tak sembahyang tanpa sebab dia tak mau sembahyang ni boleh lah abang. Gila, koma, mati. Tapi kalau mati, orang tolong sembahyang kat dia abang. Boleh gila, koma, mati. Ataupun kalau dia kalau perempuan ABC lah, Allah beri cuti. Wa atau zakat, Allah suruh keluar zakat. Tak mau, kadang zakat kata mana pun sikit kedekut macam Haji Bakhir bila kedekut. Tapi dia tak kedekut wajib tu. Bila mana cikgu nilai-nilai murimai dia bagi 1,000, dia kedekut pada 2 cikgu lelaki lah. Apa nama tak tahu. Balik masuk dalam mesyuarat, bentang sikit. Gerak kerja. Upi rumah kawan tu kedekut RM1. Cikgu Murni dengar, mana betul ini fitnah Pasal apa kata fitnah lah. Saya minta dapat 1,000. Esahlah orang tua kata bini mati je. Dia kali kahwin lah. Piramli walaupun merapun merepek dah pun bukan 100%.
Tak elok. Yang tak elok tu cerita Jana ni yang duk berlakon skrip kan. Depan makan Nabi Muhammad. Berlakon. Oh jangan tuan-tuan. Berlakon, dia kau sebut juga. Betul tak? Tu baru ni saya mengajak Menikah Islam tu 6. Benda yang dibuat-buat pun dia boleh jatuh je macam cerita serius tu. Jangan. Kata laki bini duk cerai. Cerai pula. Laki bini yang betul berlakon dalam satu drama. Aku ceraikan hang. Jatuh kan? Jatuh. Walaupun tu ada skrip lakon. Macam kita saja-saja tumbuk pun sakit, tak sengaja pun sakit. Kesan dia sama aja. Jangan buat main. Tu Ustazah Asma Arun komen. Sekalipun kalau tidak berlakulah lakonan tu di hotel gagah lah di Madinah, tempat mula tempat Nabi. Tak sepatut duk jaga nama Nabi. Siapa punya skrip saya pun tak tahu siapa. Tak tahulah yang skrip ni orang panggil, tak tahulah pengarah ke pengurus, saya pun tak tahu lah. Bahaya kan tu. Rupanya duk letiri tu. Saya tengok kat TikTok. Elak kawan tu pun tak kena tudung. Semoga Allah beri hidayah dia. Jangan tuan-tuan cakap dengan tu boleh rosak akidah. Boleh rosak akidah ni tuan-tuan faham lah. Saya tak masuk tuan-tuan faham pun. Jangan. Hina sahabat Nabi pun ulama kata berjaya kapiang. Ni kalau hina Nabi, duk jaga nama Nabi tak ketahuan. Tuan-tuan faham diri lah. Jaga dengan mukmin tu. Tak ada kaitan dengan Nabi. Depan makan Nabi. Tak jadi mulut jadi tak ketahuan pun hantar. Herat kan. Jangan duk malu lah nak buat benda wajib. Kan? Ataupun nak buat benda sunat. Nak malu apa? Nak derma pun malu. Jangan. Nak malu siapa? Tu tambah Palestin. Doa saja tak apa nak jadi. Kita. Doa semua boleh doa. Tapi kita, takkan kita hanya mampu dari segi doa je. Dia tak? Walaupun pensyarah Pak Arab dia doa punya panjang. Saya tak bisa dengar doa biasa. Bahasa dia faham lah. Kan? Kita dulu Allahumma inna naj'aluka. Saya budak je satu pun boleh hafal yang maksud. Hampa dah jenam boleh hafal. Hampa ni kata apa? Saya melawak apa? Hampa ni memalukan. Budak dia je satu pun ustaz masuk kelas. Depa boleh hafal dah secara umum lah. Dengan maksud tu. Depa ni tak apa nak boleh hafal. Tambah kita suruh terjemah. Tobat lahum tak boleh. Tuan-tuan, sebab betul tuan-tuan, budak-budak depa hafal. Bukan hafal macam kita ni. Depa hafal bentuk nasyid. Memang budak cepat boleh. Betul. Kalau tidak taklah kumpulan Raihan duk mengajak 25 Rasul. Adam, Idris, Nuh, Soleh. Memang boleh. Budak pasti ke, tadika ke. Memang cepat boleh. Tu salah satu cara, kaedah nak bagi ilmu. Belajar macam tu lah. Ni duk buat cara ni. Adam. Buat lagu. Dia duduk dengar hari-hari tu. Dah mangli dah tu. Dekat. Jangan malu nak buat apa. Nak derma. Apa lagi? Nak tolong orang susah ni duk malu. Dan jangan malu juga untuk buat benda harus. Benda harus ni boleh buat. Tu saya sebut tadi. Al-aslu fil asya' al-ibhar. Asas satu perkara tu harus. Harus ni apa? Buat pun tak dapat dosa, tinggal pun tak dosa. Betul? Buat tak dapat pahala, tinggal tak dosa. Tapi ulama sebut kalau dia buat benda harus benda baiklah. Contoh mandi asal hukum harus. Dia wajib bila? Mana? Minggu ni dia buat mandi hadas. Budak lelaki dah jenam perempuan. Biasalah dia buat nak habis lah dekat situ. Haid mani apa semua kan. Bila jenazah. Bila jadi haram mandi bulan Safar. Kononnya dengan berkat mandi bulan Safar tolak bala awak. Allah buat turun bala bulan Safar saja ke? Kan? Tak bulan Safar pun bala banyak. Ya. Dah tu maknanya haram lah tu. Mandi kita biasa tu harus. Ulama kata, tapi kalau niat mandi tu kerana Allah Ta'ala, kena atas badan kepala niat. Saja aku mandi ni kerana Allah Ta'ala, bagi aku segak buka, boleh bekerja ada buat amal ibadat. Mandi tadi walaupun benda harus dan adat yang baik, adat tak semua baik lah. Dia betulkan jadi ibadat. Sebab apa? Kita nama itu ikhlas. Syarat nak jadi ibadat kena niat kerana Allah. Ikhlas lah. Cara macam Nabi sebut. Oleh kerana itu, hadis ini dianggap di antara dasar-dasar ad-dinul Islam. Jadi dianggap dasar-dasar atau asas agama Islam. Kita masuk sikit hadis yang ke-21, istiqamah dan iman. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amrin waqil Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah
qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qul amantu billah summa istaqim. Yang bermaksud diriwayatkan dari Abu Amru. Ada orang nama Amru? Aduh, ada. Tapi jangan ada. Ada, tapi jangan ada, jangan dengar. Ada tak? Kita dengar nama Amir. Kan? Adik-adik dia lah juga tu. Kan? Ada yang menyebutnya Abu Amrah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah sentiasa meridainya. Dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, tolong khabarkan kepadaku tentang suatu ucapan dalam Islam yang tidak akan kutanyakan kepada seorang pun selain kepadamu. Baginda lalu menjawab, katakanlah amantu billah. Maksudnya aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamahlah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kata Imam Muslim, sahih belaka. Kitab Sahih Muslim tu kat 3 inci buat tebal. Kalau tak lama kitab baru saya tak tahu lah, mungkin lebih kurang kot. Sebab lebih tebal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Iman, bab kumpulan sifat-sifat Islam, nombor 38. Kedudukan hadis lebih kita biar sikit. Hadis ini adalah merupakan hadis yang ringkas. Betul? Hadis ni ringkas, pendek je. Berapa perkataan lah? Kalau ikut yang an-an tu semua dia riwayat. Kalau ikut hadis Nabi betul-betul tu, pendek je, ringkas, tak panjang. Tetapi padat, penuh dan indah, cantik, yang merupakan kekhususan bagi Rasulullah. Maksudnya dia hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Walaupun hadis ni ringkas dan pendek, namun ia, hadis yang kedua satu ni, telah memberikan jawapan tentang dasar-dasar Islam ataupun asas-asas dalam Islam yang ditanya ataupun yang disoal oleh si penanya. Orang yang tanya tu dalam 2 kata Nabi sebut, iaitu iman dan istiqamah. Orang pada nama iman, lelaki pun ada, perempuan pun ada. Telah diketahui bahawa Islam adalah merupakan tauhid dan taat. Bila kata ajaran Islam ataupun agama Islam bermaksud tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Wahada tu menyatukan, satu satu. Taat, patuh, ketaatan, kepatuhan. Tauhid terkandung dalam perkataan amantu billah. Tak mana yang kata ada istilah tauhid tu? Tu kataan amantu billah. Aku telah beriman dengan Allah. Beriman tu tauhid lah tu, adik-adik dia istilah belaka. Dan taat mai ikut mana? Dan taat terkandung dalam perkataan istiqamah. Istiqamah ni kalau bahasa Melayu mudah kata apa? Berterusan lah. Berterusan, berpanjangan, berkekalan. Orang putih sebut apa? Konsisten. Macam tu lah. Tak pun nak putih lah. Tak pun putih ingat bahasa penjajah ni. Arab mah boleh lah. Kerana arti istiqamah adalah, istiqamah ni banyak maksud, tapi di sini apa istiqamah? Mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah tu. Kalau nak tahu kita ni istiqamah atau istiqamah, apa yang Allah suruh buat, maksudnya nak elok ah. Tak wajib, sunat, harus. Harus menelok. Kalau tidak apa-apa boleh buat juga. Kalau kita buat apa yang Allah perintah, bermakna kita ada sifat istiqamah dalam diri dan kehidupan kita. Bukan setakat buat apa yang Allah suruh, sentiasa menjauhi apa-apa yang dilarang. Apa-apa yang ditegar, dilarang, diharamkan oleh Allah dan Nabi pun kita tinggal. Kalau buat, tinggal. Kalau tak buat lagi, jangan duk terbiang gagah nak pergi cuba kan. Jangan tu, dengan malam rosak. Jangan. Saya tengok tu bila tu sudah viral tu. Budak di Terengganu belah mana, tak tahu, saya tak ingat. Tengok video sekali lah. Budak lelaki tak saya. Hari sekolah kot. Tak pergi sekolah. Sebab apa? Duk masuk dalam hutan. Ni ingat duk pergi memburu apa. Bukan buru apa pun. Pergi minum ayat ketum. Ni kok dah bubuh dengan ubat gegak apa semua. Dia cakap kan. Panggil ADK tahu kan. Jangan budak-budak. Bukan nak tahu budak ni tak rokok ni. Buat pergi lah fatwa apa-apa juta ahli pun kan. Kalau saya pegang haram.
wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu mencampurkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Oh budak isap rokok apa dah, kalau ada besar tu tak apa. Menjadi apa yang dilarang oleh Allah, yang dilarang ditegah, dan masuk ke dalamnya ia pekerjaan hati. Bila hati ni, hati dalam mana? Dan badan. Kata badan ni zahirah, iaitu iman, Islam dan ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya dalam ni dia tulis maksud, saya baca ayat Quran. Ayat Quran ni panjang, cuma saya fokus ikut maksud dia. Fastaqimu ilaih wastaghfiruh. Yang bermaksud, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya. Nya tu kalau N besar, kita belajar bahasa Melayu kan, Allah ha. N tak ada apa besar, Allah. Pelaklah Allahu Akbar. Dia yang paling besar. N besar tu maksudnya Allah, kepadanya, dan mohonlah ampun juga kepadanya, kepada Allah. Surah Fussilat ayat ke-6. Jadi tuan, tak tu pun kat 40 minit. Iklan macam biasa tuan-tuan. Kami Tahfiz Mutminah masih lagi memerlukan dana lebih kurang 192,000 untuk, bukan nak siap pasang, tak pasang lagi pun, pagar anti climb. Climb sebut susah, cakap Melayu lah. Pagar tak boleh rabat. Tapi main dengan jenis wala'u ni dah rabat serupa tu lah. Betul tak? Pokok nyok benda tinggi pun dia boleh rabat tu. Ya? Tak ada tangga lah, ada lebih ada monyet. Tuan. Jadi pagar anti climb ni, kalau nak tengok di contoh di Masjid At-Taubah Bina Tunggai, jenis itulah, susah perkara. Harga 200,000, lah ada 8,000. Jadi kami nak 192,000 lagi. Nak pasang keliling tu. Sebab Tahfiz Mutminah tu, keluasan dia orang wakaf semua, alhamdulillah. Keluasan dia hampir 2 relung. Tuan-tuan, 1 relung pun besar lah. 2 relung. Jadi dengan harga lah beza lah, mahal ni, faham lah. Jadi tuan-tuan nak berwakaf ke ada zakat ke infak tu. Yang kedua tuan-tuan, nak promosilah sikit, tuan-tuan teringat. Di belakang sana, saya masuk tadi, saya letak pamphlet ataupun flyers berkenaan dengan Seriti. Tuan-tuan saya ingat Seriti. Dia ada Tasti. Tasti tu kan macam nursery lah. Tasti, Pasti, Seriti, Smiti, College. Lain kali apa? Mati ya bang? Nabi pun tak mati. Seriti ni singkatan bagi Sekolah Rendah Integrasi. Untuk orang putih tak nak sebut susah, integration. Integrasi Trust Islam. Ada bulat logo hijau tu. Amru Al-As, Seriti yang kedua yang akan dibuka tahun 2024, tahun depan, di Taman Batik. Berjiran sebelah betul-betul dengan Pasaraya Maidin. Senerai dengan kedai Mr. D, do it yourself. Mr. D lah tak mana pun banyak. Mr. D speak mak banyak tak mana pun. Bagus. Walaupun Cina buka pun Cina lah, tapi peluang kerja Melayu betul tak? Sebelah tu betul, tapi belah atas. Jadi pengambilan untuk murid darjah 1 dan darjah 2. Alhamdulillah dah mula dah orang duk daftar ni. Saya mai dah survey 2 kali haji tu. Mai hari pertama hujan lebat, saya balik ngayak tu lah. Balik pada sekolah saya mai sini terus. Pusing-pusing. Bandar Utama ni memang tak ada tadika kan, saya nak tanya. Tak tahulah, saya tawaf habis lah 70 kali. Tak ada. Ada? Kan tuan-tuan tak tahu tak? Ada tadika ha? Tak, bukan nak tadika ni. Ni yang umur nanti ada. Yang ada satu lah, tan main road tu. Masuk simpang-simpang tembok tu ada belah kanan tu. Lepas tu saya tengok masuk sampai sini tak ada dah. Jadi nak bagi pamphlet lah, dia tak ada, saya boleh sini tuan. Jadi kuat-kuat ada tuan-tuan ataupun kawan-kawan yang duk cari anak untuk sambung, untuk darjah 1, darjah 2 boleh ambil tuan-tuan ambil pamphlet tu. Ada nama saya dengan nama Ustaz Bani Amir tu. Adik ipar saya tu. Bolehlah kontak tanya. Detail boleh kontak tanyalah, saya tak mahu sebut detail lah ni lah. Tuan-tuan nak war-war. Ni Seriti yang kedua, Seriti yang pertama Seriti Ruhul Manan. Di Putrajaya tu, kat Taipan tu. Itu dah buka 2018, ramailah. Ni baru nak buka, mana boleh nak ramai. Tahun pertama.
Lagu tu tuan-tuan lah. Jadi kalau tuan-tuan, saya tak tahu nak 30 keping ya tuan-tuan lah. Ambil bagi. Kalau tahu ada kawan-kawan yang anak umur tadi kan 6 tahun bagi. Nah, 6 tahun atau 7 tahun boleh tuan-tuan. Wallahu alam. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dalam mak itu datang pada diri sendiri. Kita tanggung atas kafarah dan suratul al-subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.